Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, video tutorial untuk guru, saya akan kongsikan berkaitan dengan live worksheet. Apa yang menarik tentang live worksheet? Jom kita lihat. Okey, Assalamualaikum. Okey, so sekarang ni kita tengok paparan untuk live worksheet. Okey. So cikgu Google je live worksheet, nanti dia akan keluar lah. Okay. So paparan dia macam ni lah. Ini adalah paparan dia. Okay. Seeloknya cikgu daftarkanlah diri dia dulu. Okay. Pergi dekat Teacher Access ni. Okay. Klik dekat sini. Register dulu. Okay. Register macam biasalah. Okay. Saya rasa cikgu boleh explore sendirilah macam mana nak register. Okay. Yang ni saya dah register, jadi saya enter je lah. Okay, saya login sahaja. Okay, so dia akan keluar paparan macam ni. Okay, ni nama saya. Sama je, cuma ada nama kat sini kan. Okay, yang pertama sekali cikgu pergi dekat, kita sediakan dulu My Workbook. Okay, lepas tu kita cari soalan dulu. Okay, untuk video kali ni saya hanya akan share dekat cikgu cara untuk cikgu cari soalan yang dah sedia ada. Tapi andai katalah soalan yang cikgu nak tu tak ada, okey, nanti barulah saya akan cuba untuk sediakan satu lagi video cara untuk menyediakan soalan. Okey. Okey, so pergi dekat yang tadi juga, cikgu dah login tadi, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, kalau belum login tadilah macam tadi. Okey, pergi dekat My Workbook. Okey, pergi dekat My Workbook. Lepas tu, cikgu daftarkan kelas yang cikgu nak masuk. Okey, contohnya saya nak buat untuk kelas saya. Okey, 5V3. Okey, klik Make a New Workbook. Make New Workbook. Okey, dia dah ada keluar kat sini. Ni ya, Sains 5V3. Okey, so ini kelas-kelas yang saya dah sediakan. Okey, lepas tu baru kita pergi cari soalan. Okey, so pergi dekat Interactive Worksheet. Okey, kalau cikgu tengok kat sini, sebelah kiri ni ada English ni kan. Okey, ini soalan dalam bahasa Inggeris. Okey, kalau contoh cikgu nak cari yang bahasa Melayu punya, cikgu pergi bawah. Okey, cikgu klik dekat ni, Malay. Okey, Malay nanti dia akan keluar soalan yang bahasa Melayu punya. Okey, contoh saya nak cari soalan sains. Okey, so dia akan keluar kat sini. Okey, saya tak nak cari dekat sini sebab dia macam mungkin adalah kalau soalan yang ni kot yang saya cuba tengok soalannya. Okey, tapi okey, contohnya ni soalan yang ada. Okey. Saya nak pergi dekat sains je tadi sebab saya dah nampak ada soalan yang saya nak guna tadi. Okey, contoh ni. Okey, saya nak ambil soalan ni SPM yang dibuat oleh Cikgu Rozilawati Zila. Okey, so ini adalah soalan SPM, sains SPM ya, kertas soalan nombor 10. Okey. Soalan percubaan negeri 9. Okey, so ini soalan dia. Okey, yang tadi soalan. Okey, ni jawapan yang pelajar nak kena jawablah ya. Okey, lepas pelajar tu jawab, dia akan tekan finish tu lah ya. Okey, saya nak tunjuk dekat cikgu macam mana cikgu nak save. Okey, cikgu pergi dekat ni add to my workbook. Okey, klik kat situ. Okey, pilih dekat apa ni, kelas mana yang cikgu nak add tadi tu lah. Okey. Tapi saya sarankan kalau cikgu nak bagi soalan tu untuk macam contoh hari ni satu soalan, esok satu soalan, cikgu kumpulkan dulu dekat satu folder yang khas untuk semua sains tingkatan 5 je, bukan ikut kelas. Okey. Sebab kalau cikgu terus share dekat workbook kelas tu, pelajar tu dia akan nampak, dia buka je dia tu nampak semua latihan yang kita share dekat dia lah. Okay, kalau kita nak bagi satu hari satu latihan je, so seeloknya kita
kita pergi dekat situlah. Okey, contohnya saya dah tambah dekat sini Okey, so soalannya akan keluar kat sini lah. Macam ni lah. Ni soalan dia tadi yang ni Okey. So, ni adalah cara untuk kita tambah dekat kita punya workbook lah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan dekat cikgu. Okey, kalau contoh pelajar tu kita hanya bagi dia workbook ini saja. Okey, kita bagi dekat dia link macam tadi kan. Link tadi. Link yang kita bagi. Kejap saya buka balik apa ni dekat interaktif tadi. Okay, saya nak tunjuk dekat kalau cikgu bagi link yang itu saja, macam mana pelajar tu akan dapat jawapan dia. Apa ni kita panggil? Pelajar boleh jawab. Pelajar memang boleh jawab dan pelajar boleh submit jawapan. Nanti dia akan keluar jawapan yang betul atau salah. Tapi masalah dia, ni soalan tadi. Okay. Contoh kalau cikgu ambil kat sini kan, cikgu terus klik copy sahaja, lepas tu hantar dekat pelajar. Okey. Pelajar akan dapat paparan sama macam kita ni, macam ni juga. Bila cikgu bagi dia yang link tu, pelajar akan dapat paparan macam ni juga. Okey, lepas tu dijawab. Contoh saya tunjuk cara jawab. Okey, saya tak baca soalan, so ni saya belas saja. Okey, saya just nak tunjuk je dekat cikgu. Saya pun tak tahu apa jawapan dia ni sebab saya tak baca soalan Ni apa ni? Larutan kutub. Dah apa jawapan dia tu? Saya main bahasa je cikgu Okey, sebab saya nak tunjuk dekat cikgu kalau pelajar tu jawablah. Okey, sini. Okey, lepas tu pelajar tu klik finish. Okey. So ni check my answer. Okey, pelajar tu akan dapat macam ni. Okey. So yang warna merah yang salah, warna hijau tu adalah jawapan yang betul. Okey, dan pelajar boleh semak jawapan markah dia kat sini. Okey, so dia dapat 6/10. Okey. Tapi pelajar tu tak boleh tahu apa jawapan dia yang betul. Kenapa jawapan saya ni salah? Apa jawapan dia yang betul kan? Pelajar tak boleh tahu. Okey, jadi saya nak tunjuk dekat cikgu, kalau pelajar tu jawab macam tu saja tanpa login live worksheet ni, memang dia hanya akan nampak macam ni je, jadi dia tak boleh tahu apa jawapan yang betul. Okey, so saya akan share dengan cikgu cara untuk daftarkan pelajar supaya pelajar lepas dia jawab, yang pertama kita boleh tengok pelajar mana yang jawab, yang kedua kita boleh tengok markah dia, yang ketiga pelajar tu boleh semak correct answer. Okay, jawapan yang betul untuk latihan ni lah. Okey. Jadi macam mana kita nak daftar pelajar? Okey, supaya pelajar boleh login. Pelajar akan login dekat sini student access ni. Okey, nanti saya akan tunjuk dekat cikgu lah macam mana macam mana bentuk kalau pelajar tu login. Okey, kita pergi dulu dekat sebelah kanan dekat nama kita tu. Okey, pergi dekat my student. Okey, dekat sini. Okey, so kita boleh add. Okey, add group. Okey, add group. Contohnya saya nak tambah 5T1, kelas saya 5T1. Okey, add group. Okey, so nampak tak kat sini? Okey, 5T1 kan? Okey, pergi dekat sini add student. Okey, dekat tengah ni kan ada perkataan add student. Okey, so paparan dia macam ni lah. Okey, kita akan masukkan nama pelajar, full name dia.
Okay, tapi kalau cikgu malas nak type ataupun nak copy paste, boleh copy paste sebenarnya. Okay, saya tak nak tulis panjang-panjang. Okay, contoh pelajar saya Nur Syahidah. Okay, username dia. Okay, ini sebenarnya saya dah minta pelajar saya untuk untuk bagi saya username apa yang dia nak supaya dia senang ingat lah. Okay, dan password apa yang dia nak. Okay, ni pelajar saya punya dia bagi. Password. Okay, yang kedua. Okay. Sofia FS. Okey, ini sebenarnya kalau cikgu nak senang, cikgu letak je username tu nama dia, password pun nama dia kan. Ini sebenarnya yang saya buat ni, saya minta mereka yang isi. Dia nak username apa, password apa. Okey, yang senang dia orang nak ingat. Okey, so ini yang dia bagi. Okey, kalau contoh cikgu dah siap dah. Okey, cikgu klik add student. Okey, so ni nama pelajar ni lah. Okey, contoh cikgu nak tengok kat mana username dia. Okey, klik dulu dekat kelas dia tadi. Okey, lepas tu pergi dekat sini. Show username and password. Sudah akan keluar macam tu lah. Okey, so ni. Nanti cikgu bagi hantar yang ni lah dekat mereka. Okey, username dengan password. Okey, supaya pelajar tu tahu apa username dia dengan password dia. Okey, so sekarang ni saya nak pergi balik kepada my workbook tadi. Okey. Okey, tadi kelas 5T1. Sekarang ni tak ada apa-apa kat sini. Okey, so kita pergi balik dekat yang kita add tadi. Kan, tadi saya tunjuk, saya add dekat sini. Okey, so saya nak bagi dia soalan ini. Okey, so set sini. Okey, klik add to another workbook. So, lepas tu kita pilihlah kelas mana yang kita nak. Okey, contoh tadi saya masuk kat sini. Okey, edit in my workbook. Okey, sekarang pergi balik dekat sains 5T1. So, soalan dia dah ada. Okey. So, dekat sini kalau cikgu nak tengok jawapan yang tadi sebab ini soalan yang cikgu lain buat kan. Jadi, mungkin cikgu pun tak tahu jawapan dia kan. Cikgu klik dekat edit ni. Okey. Dekat sini cikgu akan nampak jawapan dia lah. Kalau cikgu nak check dulu ke jawapan dia kan. Okey, so inilah jawapan dia yang betulnya. Okey, kalau kita tak nak edit apa-apa, then kita pergi baliklah dekat tadi. Okey, sini Okey, nampak tak kat sini? Show right answer. Okey, tak perlu ubah apa-apalah kat sini dia dah ni dah pun. Okey, kita pergi dekat kelas tadi balik. My student balik. Okey, dekat 5T1 tadi. Kita nak assign dia workbook. Okey, klik assign workbook. Okey, ini adalah kelas yang tadi kan. Najwa ni kan. Kita nak assign dia dekat sini. Okey. Sains 5T1. Okey, save change. Okey, so sekarang kita nak tengok kat mana. Kalau kita nak tengok soalan tu, budak tu jawapan dia ke apa, klik dekat group result. Okey, kat sini. Ni sebab budak ni tak jawab lagi. Okey. Tapi kita nak tengok soalan apa yang keluar dekat sini lah. Okey, saya bagi contoh dekat cikgu. Kalau contoh yang ada student saya dah jawab. Okey, 5/4T2 ni. Okey, contoh. Kalau pelajar dah jawab. Okey, ni macam ni lah.
Okay, cikgu akan nampak paparan kat sini. Okay, itu markah dia. Ni markah dia. Okay, kalau kita klik kat sini, dia akan keluarlah jawapan budak tu. Okay, jawapan dia yang mana salah ke, yang betul ke. Okay, ini paparan cikgu. Okay, so kalau kita dah bagi banyak kat situ, kita akan nampak lah dia punya jawapannya. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dekat cikgu. Macam tadi jawapan budak tu, kalau dia tak login, dia tak boleh nampak jawapan correct answer. So sekarang ni kelebihan dia kalau budak tu login, satu kita boleh nampak kat sini lah siapa yang jawab, berapa markah dia. Okay, berapa banyak latihan yang kita bagi tu, dia jawab semua ke? Semua ada kat sini. Lepas tu kalau kita nak export pun, boleh export dekat sini lah. Kita nak tengok laporan kan. Okay, so contoh. Okay, saya nak tunjuk dekat cikgu kalau budak tu. Okay, alright. Sekarang saya log out. Saya nak pelajar tu, kita jawab ikut yang pelajar punya. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, so ni kita masuk ikut pelajar. Ni saya tunjuk contoh lah. Pelajar akan log in dekat sini. Okay. Okay, so dia keluar macam ni lah. Okay, Isma Zulaika. So inilah soalan dia. Okay, contoh tadi ni ya. Okay, ini workbook yang saya bagi tadi. Okay, so kalau kita bagi dia banyak folder, dia akan nampak banyak folder lah. Kalau kita bagi dia satu folder je, dia akan keluar kat sini lah berderet soalan dia kat atas tu. So, dipilihlah soalan mana yang dia boleh jawab kan. Okay, contoh yang ni kan. Okay, contoh. Saya nak tunjuk kalau pelajar jawab. Semakin bertambah nilai, semakin berkurang. Okay, ni saya jawab je ya. Belajar kesan nilai. Okay, boleh ubah. Ni page. Ini saya main blast saja cikgu ya. Sebab saya nak tunjuk kalau jawapan budak tu salah kan. Kalau jawab betul semua kan, tak nampak lah macam mana beza dia. Okey, so budak tu dah siap jawab. Dia tekan finish. Okey, kalau dia tak nak hantar lagi, dia boleh save dulu. Okey, lepas dia hantar finish, okey, inilah jawapan dia. Okey, yang merah tu salah, yang hijau tu betul. Okey, so ni markah dia. 7. Okey, sekarang ni kalau tadi, kalau dia tak login, dia tak ada kat sini. Dia tak ada perkataan show right answer. Tapi kalau dia login, dia ada yang ni lah. Inilah kelebihannya. Kenapa pelajar tu kena login. Okey, kelebihan untuk kita boleh nampak pelajar mana yang jawab. Dan kita boleh tengok markah dia. Kalau dia jawab, dia lupa nak screenshot bagi markah dekat kita kan. Okey, kalau pelajar tu pula kelebihan dia, lepas dia jawab, dia boleh nampak show right answer. So, kita klik show right answer ni. Pelajar tu lah klik ya. Dia akan keluarlah jawapan yang sepatutnya. So, kalau contohnya, cikgu, sebab ini soalan esei kan. Kalau saya SPM ni, cikgu suruhlah dia salin balik dalam test pad apa jawapan yang betul ni kan. Lepas tu, hantar balik dekat kita atau sebagai rujukan dia lah. Kan, kalau dia guna handphone, dia screenshot lah simpan untuk rujukan dia di masa akan datang lah kan. Okay. Kalau dia klik balik kat sini, show my answer. So, dia boleh tengok, oh, saya salah kat sini rupanya. Macam tu lah. Okay. So, itu je dulu yang saya nak kongsikan dalam video kali ni. Okay. Kalau untuk yang apa ni kita panggil? Untuk cara tutorial untuk sediakan soalan, saya akan buat ataupun untuk video yang kedua lah untuk live worksheet ni. Yang ni saya tunjukkan dekat cikgu cara untuk cikgu cari soalan, save dalam workbook cikgu. Okay, lepas tu daftarkan pelajar dan cara pelajar login dan juga jawab lah.
Okey, so itu saja perkongsian saya. Okey, Assalamualaikum.